Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi 10 Jun 2023 bersama saya Syairul Islam. Wartawan dan media mampu menjadi pencetus idea pembinaan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, golongan ini harus bebas memberi pandangan serta kritikan membina dalam menjadikan tata kelola pentadbiran kerajaan lebih baik. Rakyat, golongan sarjana, warga universiti dan wartawan harus betul-betul merasakan bahawa mereka bebas berkarya, bebas menegur, bebas mengkritik, bebas berbeza pandangan dengan apa yang kita anggap jalur tetap ataupun sikap dan peranan dan pandangan pimpinan negara. Beliau berucap pada Malam Wartawan Malaysia 2023, Hadiah Kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2022 malam tadi. Perdana Menteri turut menyeru pengamal media untuk bertindak sebagai pendidik masyarakat dengan menanam minat dan mengajak rakyat agar lebih minat membaca dan menimba ilmu. Beliau menambah sesuatu isu yang berlaku dalam negara termasuk soal dasar dan tata kelola tidak dapat dicakna dengan baik tanpa minat membaca yang mendalam. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil serta timbalannya Tony Ching, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akhbar Malaysia MPI, Datuk Dr. Chamil Waria dan Naib Presiden Eksekutif Petronas Liza Mustafa. HKM MPI Petronas merupakan acara tahunan bagi mengiktiraf karya kewartawanan sepanjang tahun dengan hadiah Kajai sebagai pengiktirafan tertinggi kepada wartawan yang melaksanakan tugas dengan cemerlang. 368 penyertaan kewartawanan diterima tahun ini berbanding 350 pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata pengiktirafan diberi kepada wartawan dan petugas media diharap mampu menyemarakkan semangat golongan tersebut untuk melaksanakan tugas secara lebih beretika. Tambahnya, Kementerian, Institut Media Malaysia MPI serta agensi lain akan terus mencari ruang dan peluang bagi memastikan isu-isu berkait media, khususnya perihal etika, dapat ditambah baik. Kerana antara lain kita menghargai dan mengiktiraf bukan hanya tokoh-tokoh di kalangan para wartawan, tapi juga hasil kerja yang seharusnya menjadi contoh dan ikutan buat para wartawan yang lain. Dan bila Malaysian Press Institute ataupun MPI mengusahakan, kita lihat memang fokusnya adalah kepada bukan hanya kualiti kewartawanan, tapi juga integriti, dan saya harap ini akan dapat menjadi ikutan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Malam Wartawan Malaysia 2023, Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas di Hotel Majestic Kuala Lumpur. Baik, Radio Televisyen Malaysia RTM menerangi 2 kategori dalam Majlis Anugerah Gilang Gemilang tersebut. Semalam di Singapura kita menang 2. Hari ini kita menang 2. Saya kenal dua-dua orang ni memang hebat. Dulu saya nak bagi sejarah ya. Saya dijemput oleh RTM untuk menjadi coach dalam ikon Sarawak. Masa tu dia di dalam ikon Sarawak. Jadi dari situ saya dah nampak dia ni memang hebat. Jadi memang mesti menang. Jadi bila nama dia calon tak okey, dia boleh menang. So alhamdulillah ya, wonderful job. 2 kali. So tahun depan boleh lagi sekali. InsyaAllah. Okay. So we are very proud of them. Sangat bangga kan. RTM ni banyak orang, ramai orang yang berpengalaman dan juga yang mempunyai bakat yang sangat besar. Wartawan dan editor Andy Reza Rohadian, pemenang emas kategori Hadiah Wartawan Muda A. Samad Ismail TV, membawa pulang RM5,000 sijil dan trofi. Ia hasil garapan laporan RLT tergendala apa puncanya dan usul undi percaya terhadap PM, makna sebenar dan kepentingannya.
RTM yang menyediakan ruang, peluang dan kepercayaan untuk saya berkarya menerusi laporan-laporan berita. Saya berdoa semoga hadiah wartawan muda yang saya terima hari ini akan dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai wartawan, bukan sahaja di RTM, malah di seluruh Malaysia untuk memberikan yang terbaik untuk industri kewartawanan di Malaysia. Manakala Rosdi Omang atau Odi Petra daripada Nasional FM merupakan pemenang emas kategori laporan radio terbaik dengan membawa pulang RM10,000 sijil dan trofi. Ia melalui laporan K9 Wira 1222 yang dihasilkannya. Hari ini kemenangan untuk 2 tahun berturut-turut. Apa yang paling penting, pertama sekali nak ucap terima kasih pada isteri, anak-anak semua atas pengorbanan, kepada Nasional FM dan terutamanya kepada RTM sendiri. Karya yang dihasilkan dengan seikhlasnya, bukan kerana memikirkan kemenangan ataupun anugerah dan apa-apa jua bentuk penghargaan yang lain, tetapi sememangnya keikhlasan untuk berkarya itu mungkin membawa saya untuk menang untuk kali kedua. Betul. Perhimpunan Agung UMNO 2023 adalah wadah paling sesuai bagi mempromosi perpaduan serta mempererat kerjasama parti-parti gabungan demi kepentingan rakyat dan negara. Yang penting menyempurnakan tugas kepada negara. Pengalaman pribadi itu penting, tetapi dia tidak boleh mengatasi kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Jadi saya hadir semula kerana saya menggunakan platform perpaduan ini untuk memperkukuh kerajaan dan memberi manfaat kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika mengulas kehadirannya di Perhimpunan Agung UMNO 2023 yang berlangsung di Ibu Negara semalam. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengulangi komitmen terus mempertahankan kerajaan perpaduan yang menerajui kepimpinan negara sehingga pilihan raya umum ke-16. Kerajaan perpaduan adalah gagasan besar. Masyarakat madani adalah falsafah besar. Mendepani landscape politik baru adalah anjakan besar. Semuanya ini membuktikan kita sentiasa memikirkan agenda dan idea hebat buat negara. Menerusi ucapan dasar Presiden, beliau menegaskan keberadaan UMNO dalam kerajaan perpaduan juga tidak mengubah prinsip perlembagaan parti keramat itu. Sementara itu, tekad mempertahankan kerajaan serta memegang amanah rakyat sehingga pilihan raya umum ke-16 turut dikongsi rakan gabungan daripada parti lain. Because I have been there to ensure that we support the government of the day, because the mandate is there from the rakyat, and on top of that is a decree coming from the king to request that there shouldn't be any kind of instability in the country, to ensure that there will be continuity in terms of economic development, to ensure that rakyat will be there to be served. But we never know the dynamic of politics in this part of the world. Setidak, yang penting kita bekerjasama dengan baik. Yang penting bukan soal dari kata-kata. Yang penting ialah keikhlasan kita bersama. Keikhlasan kita dari segi kerja kita. Keikhlasan dari segi kerjasama kita untuk pastikan fungsi kerajaan pada hari ini berjalan dengan baik. Saya rasa kita perlu menunjukkan kematangan kita berpolitik. Bukan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan kita. Mereka ditemui media selepas menghadiri Perhimpunan Agung UMNO 2023 sebagai jemputan khas yang mewakili parti komponen kerajaan perpaduan. Selaras titah-titah daripada Yang di-Pertuan Agong berhubung isu penggunaan kalimah Allah dalam Kementerian Dalam Negeri KDN mengadakan Majlis Libat Urus Kementerian Dalam Negeri bersama cendekiawan Islam dan asatizah. Ia bagi mendapatkan cadangan dan pandangan kolektif sebagai salah satu proses penyediaan cadangan penambahbaikan arahan pentadbiran berkaitan isu tersebut.
Para jemputan diberikan ruang untuk mengutarakan cadangan bagi menoktahkan isu-isu berbangkit mengenai kawalan dan penguatkuasaan penerbitan dalam lingkungan skop mengekalkan dasar sedia ada berhubung penggunaannya. KDN sekali lagi memberikan penerangan terperinci mengenai pendirian dan komitmen kerajaan bagi menyelaras peruntukan undang-undang Islam demi keselamatan negara dan kemaslahatan ummah dan kedudukan institusi beraja. Siri libat urus ini akan diteruskan dengan segmen pemegang taruh yang lain khususnya bersama Key Opinion Leader Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dapatan melalui siri libat urus kelak akan diteliti dan dirumuskan di peringkat KDN dalam bentuk cadangan penambahbaikan arahan pentadbiran yang baharu tahun ini. KDN menyatakan komitmen menjaga keselamatan dan ketenteraman awam terhadap sebarang bentuk penerbitan yang memudaratkan ketenteraman awam dari semasa ke semasa. Baik, ini laporan Haji 1444 Hijriah perkhidmatan luar di sekitar bangunan penginapan Jemaah Haji Malaysia sentiasa dipantau. Unit khidmat luar tabung haji yang beroperasi di Mekah dan Madinah bertanggungjawab ke atas perkara itu. Pemantauan adalah dari segi aspek perkhidmatan yang mana segi operasinya, jam operasinya. Lepas tu kalau ada misalnya apa-apa masalah, dia akan salurkan kepada kita dan kita akan salurkan kepada pengarah operasi Makkah. Adalah antara perkhidmatan utama yang dipantau adalah kualiti dan harga makanan di kafeteria. Unit khidmat luar juga akan memastikan perkhidmatan penghantaran barang yang ditawar memuaskan hati para jemaah. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah akan berlangsung istiadat mengarak panji-panji di dataran pahlawan negara Putrajaya pagi ini. Ia merupakan istiadat rasmi bagi Yang di-Pertuan Agong yang turut diadakan 3 kali dalam tempoh 5 tahun bagi pemerintahan Baginda. Untuk perkembangan lanjut bersama Fauzura Yusof di sana. Fauzura, silakan. Baik, di dataran pahlawan Putrajaya pagi ini Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mencemar duli menyempurnakan istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda yang dijangka akan berlangsung kira-kira pada pukul 8 pagi ini, dan turut akan berangkat ke istiadat mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dan pastinya individu yang selayaknya berada di sini yang terlibat secara langsung dalam istiadat ini. Pagi ini kami bawakan bersama Pegawai Staf 1 Istiadat Markas 12 Brigade Kuala Lumpur, Lieutenant Colonel Ahmad Muzaimi Muhammad Ali. Baik, selamat pagi Tuan pagi ini. Tuan, untuk pagi ini istiadat pagi ini saya pasti cukup bermakna kerana ia melibatkan atur-cara regimen dan juga istiadat ketenteraan. Jadi mungkin ruang yang ada pada pagi ini Tuan boleh kongsikan dan gambarkan mengenai istiadat yang bakal berlangsung pada pagi ini, Tuan. Okey, terima kasih Puan Zura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya Lieutenant Colonel Ahmad Muzaimi bin Haji Muhammad Ali. Bagi pihak Angkatan Tentera Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi mengadakan liputan khas secara langsung bagi upacara istiadat mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi ini. Istiadat mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi Baginda pada tahun 2023. Untuk maklumat semua, istiadat mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang akan berlangsung sebentar lagi adalah merupakan istiadat mengarak panji-panji yang terakhir bagi pemerintahan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Namun begitu, istiadat mengarak panji-panji ini juga merupakan satu istiadat yang penuh dengan aspek regimental, ketenteraan itu sendiri, dan ianya merupakan satu penghormatan kemegahan dan kepada Angkatan Tentera Malaysia bagi menunjukkan ketahatsetiaan kita kepada raja dan negara demi kedaulatan sebuah negara yang berdaulat.
Okey. Istiadat ini sebenarnya diadakan 3 kali setahun, di mana kali terakhir dilaksanakan adalah pada tahun 2019, 2022 dan 2023. Tuan, mengenai pengisian istiadat ini bagaimana? Memandangkan ini merupakan tahun terakhir Sri Paduka Baginda Sultan Abdullah sendiri sebagai Ketua Negara dan juga pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia sendiri. Okey. Pada pagi ini sebanyak 5 panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong akan terlibat bagi mengarap panji-panji ini, okey, di mana terlibatnya ketiga-tiga cabang perkhidmatan, iaitu Tentera Darat, Tentera Udara dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia. Antara panji-panji yang terlibat daripada Tentera Darat adalah panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja, panji-panji Regimen Ranger Diraja dan panji-panji Kor Armor Diraja. Untuk maklumat, latihan telah dilaksanakan sebanyak 3 peringkat, iaitu peringkat pertama telah bermula pada 22 Mei hingga 28 Mei di pangkalan ataupun pasukan masing-masing. Peringkat kedua pula adalah bermula pada 29 Mei sehingga 1 Jun, di mana latihan dilakukan secara berpusat yang melibatkan 3 cabang perkhidmatan di dataran Panglima Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi. Dan pada peringkat ketiga telah dilaksanakan pada 2 Jun hingga 9 Jun di dataran Pahlawan Putrajaya bagi membuat penyesuaian tempat. Okey. Istiadat mengarap panji-panji terdiri daripada 25 pegawai dan 469 anggota leleng pangkat, dan jika kita lihat secara keseluruhannya, yang terlibat secara keseluruhan saya cakap adalah sebanyak 131 pegawai dan 1087 leleng pangkat. Okey. Dari pangkat, okey. Apa yang kita harapkan daripada istiadat ini adalah mengharap panji adalah semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, cuaca yang baik, okey, tertib dan sempurnalah, serta dalam lindungan Allah SWT. Kami juga mengharapkan agar dengan pembarisan ini dapat memberi gambaran penuh pada orang ramai, terutamanya kepada rakyat Malaysia, bahawa apa yang kita persembahkan pada pagi ini menunjukkan kesiagaan ATM untuk menjadi satu angkatan yang kredibel dan tetap relevan hingga akhir masa, di mana untuk menjaga kedaulatan negara kita supaya negara kita sentiasa terpelihara. Pada masyarakat awam, kita sedia maklum ramai yang ingin ke dataran Pahlawan Putrajaya bagi menyaksikan istiadat mengarap panji-panji, namun atas kapasiti yang terhad, ia tidak dibuka pada kehadiran masyarakat awam. Namun istiadat ini akan disiarkan secara langsung di kaca televisyen RTM TV1, di mana RTM jadi siaran utama bagi acara ini. Saya mengajak seluruh lapisan rakyat Malaysia untuk menyaksikan istiadat ini secara langsung mulai jam 08.15 pagi ini. Itu saja, Puan. Baik, terima kasih banyak Tuan atas perkongsian pada pagi ini. Jadi untuk makluman anda semua juga, istiadat mengarak panji-panji semasa sambutan ulang tahun Hari Kepencerahan Rasmi Baginda seperti yang dimaklumkan tadi juga akan disiarkan secara langsung di TV1 pada jam 8 pagi ini. Baik, sekian dahulu untuk perkongsian dan juga perkembangan di dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk itu kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fauzura Yusof di Dataran Pahlawan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kerajaan Negeri Sembilan buat julung kali menganjurkan program Perpatih Fest bagi mempromosi keunikan adat itu, terutama kepada generasi muda dan masyarakat luar. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu juga merupakan acara tambahan dalam kalender pelancongan Negeri Sembilan tahun ini. Tambahnya, program seumpama itu akan dijadikan acara tahunan di lokasi berlainan bagi mendekatkan adat tersebut dengan masyarakat. Kita merasakan bahawa perlu diadakan tiap-tiap tahun dan mungkin kita akan berubah-ubah tempat
kita akan di daerah-daerah, mungkin di daerah-daerah yang lain, supaya mereka lebih dekat dan mereka lebih merasa sendiri. Dan ini mungkin kita buat di Seremban, tahun hadapan kita buat di daerah lain, supaya kita akan lebih memberi minat kepada golongan-golongan muda untuk memastikan adat mereka dijaga dengan baik, insya-Allah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Perasmian Perpatih Fest di Seremban. Acara dengan peruntukan RM500,000 itu turut memberi pengalaman gastronomi kepada pengunjung melalui program promosi makanan Negeri Sembilan dan permainan tradisi seperti Batu Seremban. 9 identiti Negeri Sembilan yang merangkumi adat, seni bina makanan tradisional, busana, bunga muzik, tarian dan permainan tradisional turut dilancarkan. Majlis itu juga menyaksikan 2 rekod Malaysia dicipta dan dicatat dalam Malaysia Book of Record melalui masakan kari kepala kambing terbanyak serta panta dan jambar terbanyak. Acara yang bertemakan Seadat Tidak Seresam itu bakal berlangsung sehingga 11 Jun menyasarkan kehadiran seramai 10,000 orang pengunjung. Penahanan seorang warga asing yang cuba membunuh diri telah membongkar satu kes pembunuhan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya CP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid menjelaskan suspek telah membunuh teman wanitanya di sebuah kondominium di kawasan Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor. Kes bunuh melibatkan mangsa satu perempuan warga negara asing, iaitu warga negara India. Pada 3 bulan Jun 2023, jam lebih kurang 4.50 petang, pasukan keselamatan dari Express Rail Link Salak Selatan telah menahan satu lelaki warga asing yang telah menceroboh masuk ke landasan. Polis turut menemui sebilah pisau bahan bukti kejadian tersebut. Kesemua suspek dirujuk ke Mahkamah Petaling Jaya untuk permohonan reman di bawah 117 Kanun Prosedur Jenayah dan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang bayi perempuan ditemui di hadapan pintu utama Masjid An-Najihah, Sungai Kepas Manggol, Perak tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Kerian, Superintenden Juna Yusof berkata bayi tersebut ditemui dalam keadaan sihat dan tiada sebarang kecederaan. Hasil semakan rakaman kamera litar tutup CCTV mendapati seorang perempuan telah masuk ke dalam kawasan masjid tersebut dan meninggalkan bayi itu sebelum beredar. Pihak polis meminta wanita yang terakam dalam rakaman tersebut untuk tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kerian bagi membantu siasatan kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian diminta untuk menyalurkan maklumat kepada Balai Polis berhampiran atau menghubungi Bilik Gerakan IPD Kerian di talian 05 721 2222. Perkembangan luar negara. Hubungan negara Palestin-China semakin terjalin. China bersedia untuk bekerjasama dengan Palestin dalam meningkatkan hubungan dua hala ke tahap yang baharu. Jurucakap Kementerian Luar China, Wang Wenbin, menyatakan perkara itu ketika diminta mengulas mengenai lawatan Presiden Palestin Mahmud Abbas yang dijadual bermula 13 hingga 16 Jun ini. Jelas Wang Wenbin, Presiden Mahmud Abbas adalah rakan lama dan baik bagi negara China. Tambahnya, China adalah antara negara pertama yang mengiktiraf pertubuhan pembebasan Palestin. Dengan komitmen peribadi Presiden China Xi Jinping dan Presiden Mahmud Abbas, hubungan China-Palestin berupaya mengekalkan momentum pertumbuhan kedua-dua negara. Ia juga menguatkan lagi kepercayaan politik dan persahabatan China-Palestin. Krisis perang di Sudan. Sudan isytihar Ketua Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di negara itu, Volker Perthes, sebagai persona non grata.
Menerusi sepucuk surat yang dihantar kepada Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres akhir bulan lalu, Ketua Tentera Sudan Abdel Fattah Al-Burhan menuduh Pertas mencetuskan konflik dan menggesa beliau dipecat. Bagaimanapun, Guterres menyatakan kepercayaan penuh terhadap Pertas. Pada Jun 2020, Majlis Keselamatan PBB mengeluarkan resolusi menubuhkan unit DAMS sebagai memenuhi permintaan Khartoum pada masa itu. Negara Afrika yang dilanda konflik itu diselubungi keganasan selama berminggu-minggu membabitkan pertikaian antara tentera Sudan dan pasukan separa tentera. Pengguna platform media sosial Instagram dari beberapa negara pada Jumaat melaporkan gangguan berkaitan cara aplikasi itu berfungsi. Berdasarkan maklumat daripada penjejak gangguan Down Detector, laporan pengguna menunjukkan Instagram menghadapi masalah sejak pukul 9.20 malam. Menurut laman sawang web itu, gangguan berkenaan dilaporkan oleh pengguna dari Amerika Syarikat, Kanada, Perancis, Jerman dan Sepanyol. Walaupun kebanyakan pengguna melaporkan gangguan pada aplikasi Instagram, masalah sama turut berlaku dalam versi web dan kebenaran akaun. Beralih ke sukan. Pencapaian luar biasa dilakar Malaysia pada Sukan Para ASEAN di Kemboja yang menutup tirainya semalam. Kontingen para negara berjaya meraih keseluruhan 50 pingat emas, 38 perak, 34 gangsa sekaligus mengatasi sasaran 33 pingat emas. 50 pingat emas yang diraih Malaysia pada penyertaan di Kemboja juga membuktikan keupayaan atlet para negara sentiasa berada di tahap terbaik. Bukan itu sahaja, kontingen para Malaysia turut berupaya memperbaiki pencapaian 36 pingat emas pada tamasya sama di Surakarta, Indonesia 2022. Menurut Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin, pujian wajar diberikan kepada semua atlet para negara yang beraksi di Kemboja. Mungkin ada di antara pihak yang mengatakan sasaran yang telah ditetapkan sebelum ini adalah sasaran selamat atau rendah. Suka untuk diperjelaskan di sini bahawa setiap sasaran yang dibuat adalah berdasarkan kepada analisis yang dibuat mengikut perbandingan pencapaian lepas dan juga terkini. Pencapaian di luar jangkaan ini dapat dilihat daripada rekod-rekod yang telah dicipta oleh atlet-atlet kita bagi dari rekod tamasya, rekod peribadi dan season best mereka. Kita juga dapat melihat atlet baru yang pertama kali menyertai tamasya kali ini juga turut menyumbang pingat emas sebanyak 4 emas acara individu, 10 olahraga, 1 badminton, 1 judo, 1 renang dan 1 emas acara berpasukan iaitu bola sepak CP. Hoki Piala Remaja Asia 2023, skuad remaja wanita negara bangkit daripada kekecewaan apabila membelasah Hong Kong 10-1. Kemenangan itu diraih dalam perlawanan klasifikasi tempat kelima hingga 8 hari ini. Kemenangan ke atas Hong Kong itu sekaligus menyaksikan skuad negara bakal bertemu Kazakhstan bagi penentuan tempat kelima dan keenam Ahad ini. Pada aksi berlangsung di Kakamigahara, Jepun itu, Nur Syamini Azurin Muhammad Badusha menampilkan aksi cemerlang apabila menjaringkan hat-trick sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Semalam, skuad muda wanita negara tewas 1-3 menentang Korea Selatan pada aksi terakhir peringkat kumpulan A sekaligus terlepas peluang layak ke Piala Dunia Remaja 2023 di Chile Disember ini. Saudara, beberapa itu mengakhiri berita pagi. Nyusul selepas ini berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.